السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أزواجه وذرياته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى شيخنا الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور اللاتوري، وخصوصا إلى شيخ الإمام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأرياء ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sahabat fadilah, para ahli ulama, para asatidzah saya muliakan, tuan pengursi Hajizul kita, barisan jawatan kuasa Surau Jumaat Ar-Raudah, Madrasah Jumaat Ar-Raudah, seterusnya barisan Imam Bilal, muslimin muslimat tak sampai lagi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat Ada jumpa dia live juga tu. Tengok insya-Allah tu buat masya-Allah. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Antara rahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pilih kita lagi tu meneruskan pengajian kita. Ini limpah rahim daripada Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah, tanda Allah sayang pada seorang itu Allah tidak beri di pangkat. Kata para ahli ulama kita, kalau Allah beri pangkat itu tanda sayang Allah pada seorang itu, nescaya telah disayang oleh Allah itu akan Fir'aun. Allah beri pangkat pada dia, sehingga dalam riwayat Fir'aun ini Allah rakam perkataan dia, ala ana rabbukumul a'la, mengaku dalam Quran, aku ini Tuhan kamu yang maha tinggi. Sehingga diceritakan dalam beberapa riwayat dalam mufassirin dan kitab tafsir bahawa pernah datang kepada Fir'aun ini Iblis, Azazil ini pernah datang kepada Fir'aun la'natullahi alaih. Datang Iblis ini, dia pesan pada Fir'aun, sebab Fir'aun ni anak murid dia, anak murid Iblis, Azazil. Bila menuntut ni ustaz ada dalam riwayat menuntut ilmu dengan Azazil.
itulah boleh ditakluk di bawah Fir'aun ini 70,000 ahli sihir. Dan Fir'aun ini bukan dia tak pandai ahli sihir, dia tak pandai sihir. Dia mengharapkan Haman sebagai Perdana Menteri dia, merupakan penyihir terhebat pada zaman itu. Dia disebut di dalam kitab Mafatihul Ghaib karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga disyarahkan dalam beberapa riwayat daripada para ulama, bahawa di zaman Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun ini pernah didatangi oleh Iblis laknatullah, yang kalau di dalam bahasa Israiliyat dinamakan Iblis dengan Azazil. Azazil yang bagi nama anak tuan, Azazil sudah nama ustaz. Bagi nama anak jangan, kena belajar. Nama anak ini benda penting. Ismuka do'auka, kata Nabi, nama kamu ni doa bagi kamu. Sehingga menjadi resam ataupun tabiatnya para ulama adat, walaupun mereka ini sebagai bapa berhak mutlak memberikan nama anaknya, tapi kebanyakan daripada para alim ulama kita, mereka memberikan peluang hak itu kepada para masyayikh untuk menamakan anak mereka. Saya belajar nama anak saya ni, alhamdulillah, waktu sekitar 9 hari umur dia, diberi nama oleh Syekhul Masyayikh Syekh Ali Jumaah Fidhullah Ta'ala, Mufti Mesir, mantan Mufti Mesir. Itu saya khatam kitab Syifa Ta'rif Hukukil Mustafa, sempat habis 40 hari dalam tempoh dia lahir tu, sempatlah ambil kitab Syifa berhari-hari lah, guna Google Meet. Saya pun tak pandai Google Meet, tak apa, dah buat jadi pula. Alhamdulillah, dinamakan bagi anak saya Zainab, Nur Zainab Az-Zahra. Zainab ini dalam riwayat masuk nama anak pula ni, nak cerita Fir'aun. Boleh lah, selingan lama tak ada. Zainab dalam riwayat merupakan anaknya Rasulullah SAW, dan dalam riwayat merupakan isterinya baginda Rasulullah juga, nama Zainab. Dan juga cucunda baginda Nabi SAW, yakni anak kepada Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhuma, juga antara anak kepada Sayyidatina Fatimah ini adalah bernama Zainab. Maka mak, yakni isterinya Rasulullah SAW, anaknya Rasulullah juga nama Zainab, dan juga cucunda Rasulullah SAW juga nama Zainab. Ustaz, nama kampung lah Ustaz. Tak keren lah sekarang. Masya Allah. Nama ini akan dibangkitkan bersama dengan pemiliknya. Sebab itu dalam riwayat hadis ini hasan, dibahas oleh muhaddisin, bahawa barang siapa yang kata Nabi, barang siapa yang mafhumnya, barang siapa yang ada nama Muhammad, ataupun disyarah oleh para ulama adanya perkataan Hamada, Hamidal, Abdul Hamid, Hamidah, asal perkataan ruwet dia Hamidal. Ada riwayat mengatakan bahawa dipercepatkan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama ni jawab main. Dan nama ini akan diseru, kata Nabi SAW, dan mereka akan bakal dibangkitkan bersama dengan pemilik nama itu. Suatu afdal, Nabi sebut afdalnya nama, sebaik nama Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, paling afdal. Ataupun dinamakan dengan nama-namanya Asmaul Husna, nama-nama yang berkaitan dengan nama Allah yang maha mulia ataupun yang maha indah. Kemudian barulah dinamakan dengan nama-namanya para anbiya, kemudian nama para ulama. Jangan bagi nama Hitler, tuan. Ada orang bagi nama Muhammad Hitler. Ada saya jumpa Muhammad Hitler. Masya-Allah. Walaupun dalam sejarah ni Hitler ni banyaklah riwayatnya, kan? Itu nak cerita panjang lah. Tak cerita Fir'aun nanti. Habis. Cukuplah tuan-tuan selingan. Maka tolong doakan untuk anak kami ini, semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan padanya
untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya seorang alimah, hafizah, da'iyah, musnidah, seterusnya membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak waris kepada zuriat, siapakah lagi yang akan membawa perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala ini? Maka perlu diniatkan bagi anak kita. Kena niatkan. Ustaz, anak dah umur 40, Ustaz, boleh niat ke? Boleh. Niat tak tunggu umur. Niat ni bila-bila waktu sahaja. Sebab an-niyatul mu'min khairun min amal. Niatnya mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Boleh? InsyaAllah. Di zaman Fir'aun, di dalam riwayat Azazil pernah berjumpa dengannya. Kata Tuan Guru Haji Hanafiyah, seorang ulama zaman sekarang ni, sekarang ada lagi lah, antara pakar dalam rujukan ilmu falak, astronomi. Sekarang ni bekerja di bidang Jabatan Mufti Johor. Dia meriwayatkan bahawa di dalam beberapa kitab tafsir bahawa Azazil ini pernah bertemu dengan Fir'aun. Bahkan Azazil ditegur Fir'aun. Wahai Fir'aun, kau ni anak buih aku. Lebih kurang lah, dia bahasa Arab tuan-tuan. Nak cerita bahasa Arab matan tu lagi panjang. Saya terjemahkan budak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Fir'aun, kau ni anak buih aku. Lebih kurang lah ayat dia. Sungguhnya aku ini Azazil, yang tercela oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tidak bersujud kepada makhluk Allah, yakni Adam alaihi salam. Sujud di sini dengan sujudnya takrim. Sebagai ulama mengatakan sujudnya takrim wa ta'zim. Bukannya sujud ubudiyah. Kita sujud ni sujud ubudiyah. Sujud memperhamba dan juga mengilahkan Tuhan. Mengilah ni apa? Meletakkan pergantungan dan juga segalanya kepada Allah. Itu sujud itu. Adapun sujudnya Nabi Adam pada zamannya adalah sujud ta'zim ataupun sujud takrim, sujud memuliakan. Maka para ulama mengatakan tidak sujud, kita semua maklum, iblis, ataupun nama di dalam Israiliyatnya adalah Azazil. Maka datang iblis ni berhadapan dengan Fir'aun, la'natullahi alaih. Kata iblis, aku ini tidak sujud kepada Adam alaihi salam, terlaknat aku selama mana aku hidup atas muka bumi. Selama mana aku hidup atas muka bumi. Kata ulama mu'alijul Islam dalam bidang rawatan Islam, Azazil tidak mati tuan-tuan. Zaman sekarang ni sampai sekarang dia ada. Dipanjangkan umurnya, ni hajat dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadatnya Azazil ini tak mampu kita lawan. Sebagian para ulama mengatakan diselang setiap daripada permukaan bumi ini dengan 4 jari. Disitulah bekasnya sujud Azazil. Sudah banyak lah. Selang 4 jari je. Selang 4 jari adanya bekas sujudnya Azazil, sehingga diberikan kepadanya sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Azazil bukan malaikat, dia dijadikan daripada kelompoknya api. Para ulama mengatakan daripada lidah api. Ujung api itu lidah api. Ini kena masuk kelalawatan lah, kalau nak tahu ni. Tak masuk dalam bidang ni. Para ulama mengatakan daripada lidah api ini didatangkan iblis. Bagaimana ustaz boleh jadi iblis? Tanya Allah Subhanahu wa taala. Allah cipta daripada lidahnya api. Para ulama mengatakan datangnya Fir'aun dengan perkataan itu, wahai Fir'aun, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab aku sini tidak mengaku sebagai Tuhan, tapi kamu dah mengaku sebagai Tuhan. Para ulama mengatakan, kata guru saya Al-Marhum Tuan Wajid Idris bin Ibrahim, dia mengatakan pelik iblis buat kali pertamanya. Sehingga dirakamkan perkataan ini di dalam Al-Quran. Para ulama kata dirakamkan ana rabbukumul a'la ini adalah menandakan tingginya kederhakaan manusia itu kepada Allah. Walaupun dia adalah asyraful makhluqat, sesempurna makhluk, akan tapi kalau dia tidak mentaati perintah Allah, maka dia lebih jauh daripada haiwan. Balhum adhal, kata Allah, bahkan dia lebih sesat daripada binatang. Maka pada zaman Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam,
Iblis pun bertemu dengan Firaun, disebut dalam riwayat. Kemudian diberitahu kepada Firaun untuk kembali kepada Allah. Maksudnya taubatlah. Azazil pun tu Firaun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerana egonya seorang manusia itu, maka tidak bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman yang sama juga, sewaktu Nabi Musa alaihi salam hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Tur Sina, datang Azazil menghadap kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam riwayat diminta kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Nabi Allah, wahai Musa, tolong mohon kepada Allah, kut Allah Ta'ala ni ampunkan aku. Maksud dia Azazil ni dalam benak hati dia nak minta ampun juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia dulunya seorang yang sangat taat. Orang tu tak sebut seorang. Seorang ni kalau dalam ilmu lughah, selagi dia berakal, maka boleh disebut seorang. Sebab tu kita kalau nak terjemah malaikat, boleh diterjemah dengan seorang malaikat. Sebab malaikat ini berakal. Ya, ghairil aqil, yang tidak dengan akal, maka tidak boleh disebut dengan orang. Ini kalau dalam lughah lah. Maka para ulama sebut Nabi Musa alaihi salam sebut pada Azazil, baik, aku akan bawa munajat ini, maknanya hajat kamu ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibawa munajat ini di hadapan Allah. Kita sedia maklum, kita dah mengaji dah kitab akidah, bahawa Nabi Musa alaihi salam ini kalimullah, boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berkata-katanya dia dengan Allah? Dengan bila kaifiyah, dengan tidak ada cara yang boleh difikir dengan akal. Ini kita pegang kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbicaranya Nabi Musa AS dengan Allah Jalla wa Ala ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bila kaifiyah, dengan tidak ada cara. Cara tadi maksudnya tidak boleh difikir dengan logik akalnya manusia. Sebab mukhalafatuhu lil hawadis, sifatnya ketuhanan itu bersalahan dengan makhluk yang baharu. Sebab bertakluknya suara ataupun bertakluknya kefahaman percakapan ini perlu bertakluk pada suara, betul. Yang kedua dengan bunyi, yang ketiga dengan huruf. Kalau hilang di antara berapa syarat ini, maka kita pun tak faham apa yang dikatakan, betul. Kalau ada bunyi, ada suara, tapi bahasa Sepanyol, kita tak faham bahasa Sepanyol, boleh faham? Tak boleh faham. Maka para ulama sebut yang difahamkan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamislihi syai', tidak samanya dengan sekalian makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Maka para ulama menyebut, bila dihadapkan hajatnya Iblis la'natullah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, kamu beritahu kepada Iblis, Azazil, boleh kalau kamu nak sujud kepada kamu nak bertaubat kepada Allah, nak kembali kepada Allah, pergi cari balik kuburnya Nabi Adam alaihissalam, sujud balik kepada dia. Bawalah berita ini, Nabi Musa bawa berita ini kepada Iblis la'natullahi alaihi ataupun Azazil. Kemudian diberitakan, wahai Iblis, kalau kamu nak kembali kepada Allah, kamu perlu pergi kepada kubur Nabi Adam alaihissalam, qada balik sujudnya, ta'zim kamu kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa jawab Iblis? Wahai Musa, sewaktu hidupnya Adam alaihissalam pun aku tak sujud, apatah lagi kalau dia dah mati, lagilah aku tak sujud. Iblis tak sujud pada Adam alaihissalam walaupun dikubur. Itu pun tak kabur besar. Ini Firaun la'natullahi alaihi mengaku Tuhan tu. Para ulama mengatakan kerana apa? Kerana kelebihan pangkat yang diberikan kepada dia. Dan mengikut logik akal, disyarahkan oleh para ulama, memang betul Firaun ini dia boleh mengaku sebab pada zaman dia ada riwayat mengatakan selama 40 tahun tidak pernah sakit. Juga kata guru kami 40 tahun tak pernah buang air. Sudah, macam mana Ustaz? Wallahu alam. Sistem pencernaan yang sangat hebat mungkinlah. Tuan-tuan jangan rasa zaman kita je hebat. Berapa banyak teori-teori orang lama kita tak dapat buat. Berapa ramai sampai sekarang tidak boleh dipecahkan teorinya piramid.
Ada pandangan? Tak ada tuan-tuan. Tak payah saya dah mengaji dulu dah. Tak ada teori itu, tak dapat pecahkan teori ataupun teknologinya pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman kaum Ad, Nabi Hud alaihi salam, dibuatnya bandar di dalam gunung-gunung. Allahu Akbar. Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril alaihi salam. Di dalam Al-Quran disebutkan selama 8 hari 7 malam. 8 malam 7 hari. Di akhir malam itu, malam yang tak akhir itu, para ulama sebut ditiupkan ataupun dipekikkan daripada suaranya Jibril alaihi salam, sehingga dihapuskan seluruh kaum Ad. Kaum Ad dalam riwayat adalah kaum yang paling kuat, sehingga kalau dia berlari boleh cabut pokok macam cabut rumput. Itu kaum Ad, sangat hebat. Para ulama sebut kalau Allah muliakan satu orang dengan pangkat, maka Fir'aun lebih aula lagi untuk Allah muliakan. Dan juga para ulama sebut, kalaulah Allah Ta'ala muliakan kita dengan harta benda, tanda sayangnya Allah pada kita, Allah beri kita harta benda sahaja, para ulama sebut bukan. Kalaulah itu menjadi syaratnya Allah Ta'ala sayang kepada kita, maka yang lebih aula untuk mendapatkan sayang Allah itu adalah Qarun. Qarun semua maklum bagaimana keadaannya. Sehingga dalam riwayat tangannya Qarun ini, hebatnya tangan Qarun, tuan-tuan belum mengaji dan kitab-kitab para ulama, kitab tafsir, Qarun ini teknologi yang Allah Ta'ala datangkan kepada dia. Dia boleh mengubah pasir-pasir yang berada di tengah padang pasir tadi menjadi emas. Ini tangannya Qarun. Sehingga dalam riwayat, kunci-kunci gedungnya Qarun ini dibawa oleh 70,000 ekor. Dalam riwayat 70, dalam riwayat lain 70,000 ekor, dalam riwayat lain 7,000 ekor. Dibawa kunci-kunci gedung Qarun sahaja. Itu kunci tuan-tuan, gedung tak tahu banyak. Kemudian ditenggelamkan semua hartanya Qarun la'natullahi alaih. Tapi Allah Ta'ala meletakkan sayangnya Allah ini adalah di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda Allah sayang pada seorang tadi, Allah jemputlah kita untuk datang. Tadi abang saya tersempat dekat Filat, Masya-Allah, kalah kita semua tuan-tuan. Kalah kita. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia, Masya-Allah. Allah beri peluang saya khidmat dia lah jadi tukang guide dia. Kita nak lalu kan. Allah hantar, Masya-Allah. Ini jadi tuan-tuan, al-barakah fi harakah. Harakah bukan suat khabar tuan-tuan. Al-barakah fi harakah. Berkat itu pada pergerakan. Sejauh mana susahnya kita untuk carinya ilmu agama Allah, di situnya ada barakah. Di situ adanya barakah. Bergeraknya kita kerana agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada barakah. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kena jadilah tuan-tuan, baik tak masuk kitab bidang ini. Mukadimah cukuplah, habis. Hari ini naqal. Saya tak baca kitab buat ini. Saya nak ambil berkat baca kitab Ayyuhal Walad, boleh? Masya-Allah, karangan Al-Imamuna Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebelum mula pengajian kitab ni, nak bakar semangat balik ni, boleh? InsyaAllah. Kata Imamuna Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Ila an qala, Ayyuhal Walad adalah kitab zaman kita tak lah. Ini kitab ni. Ini nak terjemah. Ini terjemahan daripada alimul alamah Tuan Syekh Hasan bin Ishaq Al-Jawi Al-Fatali, ataupun lebih dikenali dengan Tuan Hasan Besut rahimahullah ta'ala, seorang waliullah ataupun ulama besar Besut, yang mana mensyarahkan kitab Ayyuhal Walad. Juga mengambil juga pandangan daripada Syekh Fahmi Zamzam fidahullah ta'ala. Ini risalah surat. Dia bukan kitab, dia surat sebenarnya. Surat nasihat kepada anak murid. Zaman kita jadi kitab.
Imam Syafi'i karang kitab Ar-Risalah. Itu pun surat menjawab persoalan anak murid tentang masalah fiqh. Maka jadi rujukan induk dalam mazhab Syafi'i. Jadi kitab Ar-Risalah. Asal surat. Ulama-ulama dulu tulis surat, zaman kita jadi kitab. Kita tulis surat, tuan-tuan jadi apa? Simpan lah tuan-tuan. Malu kat cucu nanti baca. Tak apa, tak tahu aku buat tulis. Ulama dulu ni, para ulama sebut, mereka ni apabila mengarang kitab, mengarang surat, dijadikan kitab pada zaman kita. Antara keberkahannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ini kita dapat rasa kurniaan ilmu kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Saya mengambil sedikit barakah, kita nak ambil barakah daripada kitab ini. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, naqal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu a'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Pendek itu. Tadi panjang, kita nak syarah yang tu je. Adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Ini PKP ni tuan-tuan, kena tajuk ni. Tanda Allah paling pada satu orang, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dinakalkan pada baginda Nabi SAW, tanda Allah paling pandangannya kepada hamba-Nya itu apabila dia bermula ataupun dia mulakan diri dia dengan perkara yang tidak berfaedah bagi. Para ulama sebut di sini berfaedah daripada kaca mata mana. Faedah ni banyak kaca mata, maksud dia banyak skop, banyak pandangan. Tapi berfaedah sini dengan pandangan mana? Pandangan yang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kalaulah satu orang tadi disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang waktunya untuk melakukan perkara yang tidak ada manfaat akhirat untuk diri dia, manfaat akhirat untuk diri, maka dikira sebagai dia ini datang. Dikira sebagai mereka ini yang tidak dia melakukan perkara yang tidak ada manfaat akhirat, maka dikira sebagai mereka ini dipalingkan pandangannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebut oleh para ulama Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i. Orang mengaji dengan saya ingat nama ni, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Abang Mat Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Nama sebenar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut di dalam Al-Quran ini, kalaulah Allah Ta'ala tidak menurunkan ayat-ayat lain. Ini kena ingat tuan-tuan, Allah tidak menurunkan ayat-ayat lain ataupun surah-surah lain selain daripada suratul Al-As, suratul As wal As. Nescaya cukup menjadi bekalan ataupun petunjuk bagi kita semua. Maksud di suratul As, walaupun 3 ayat, mufakat para ulama mengatakan surah ini adalah surah terpendek dalam Quran. Surah terpendek sekali adalah suratul As. Para ulama mengatakan kalaulah Allah hanya turunkan surah ini saja cukup, kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i layaklah dia keluar pandangan tuan, sebab dalam kepala dia paling kurang 500,000 hadis. Layaklah. Kalau kita keluar pandangan ni tak layak. Sebab tuan-tuan nak tafsir Quran ni tak boleh ikut akal. Saya pernah sebut sebelum ini, tak boleh ikut akal. Sekarang dah menjadi budaya akhir zaman ini menafsir ayat-ayat Al-Quran mengikut akal mereka. Tak boleh tuan-tuan. Paling kurang nak tafsir Al-Quran ini kena ada 20 cabang ilmu, paling kurang. Ataupun lebih mudah dia tahu kenapa Alhamdulillah tu dengan Alhamdu, tak Alhamdah ataupun Alhamdi, cukup. Kalau dia lepas itu insya-Allah lah. Tak lepas lagi, itu syarat pertama ilmu nahwu ataupun saraf.
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menafsirkan di dalam ayat ini bahawa mereka yang berpegang dengan nasihat dalam ayat ini sahaja cukup kehidupan mereka. Ini kita semak hari ini. Nak masuk dengan berfaedah ni, maksud dia orang yang menggunakan waktu dia ke arah benda yang berfaedah. Apa benda berfaedah? Berfaedah itu pada kacamatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, mengikut pandangan mufassirin, kalau mengikut di dalam suratul Al-As, Al-As ini adalah natijahnya ataupun conclusionnya Al-Quran. Sebagai ulama mengatakan, pertama, Allah memulakan dengan lafaz wal-'asr. Wal-'asr. Ini saya tengok live Ustaz Aman, Masya Allah, galakkan ramai-ramai lagi datang kelas Quran, Masya Allah. Haji, kenapa tanda mati itu tanda macam tu? Daripada huruf apa tuan-tuan? Ingat lagi tak? Ustaz tengok yang tu je, saya tengok yang tu je. Daripada huruf apa tu? Huruf? Tengok balik lah. Tengok balik. Kena baca Quran tuan-tuan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik Madrasah Ar-Raudah dah sediakan platform yang terbaik. Maksud dia ilmu Quran dah ada, ilmu Tauhid malam ni dah ada, ilmu fiqh pun dah ada. Hari Khamis Ustaz Nahrawi. Ilmu tasawuf pun dah ada. Tak payah nak terbang-terbang tuan-tuan. Mengaji dulu Hidayatul Hidayah. Boleh tengok, boleh terbang, tak boleh terbang. Kalau tak dapat hafal lagi doa dalam tu, tak payah terbang. Terbang tu cerita lain. Amal dulu benda yang basic ni. Cukup 4 ilmu. Ilmu yang wajib kata Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin 4. Falabi ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, ada 4. Pertama ilmu tauhid, fiqh, tasawuf dan juga tajwidul Quran. Tajwidul Quran. Dapat 4 ni. Lengkap dah 4 kat sini. Terlepas tanggungjawab tuan-tuan, kena turunlah. Ni dalam lah benar yang turun, alhamdulillah. Dalam lah ni kena turunlah talaki. Sementara diberi peluang ni untuk kita duduk di dalam suratul Al-As. Sempat ni, masya-Allah. Azan dah. 4 minit lagi, 8.25. Allah memulakan di dalam surah ini dengan wal 'asr. Wal 'asr. Demi masa. Secara umumnya demi masa. Kalau di dalam riwayat para ulama mengatakan wa di sini dengan wa takkid ataupun wa-nya penekanan, bukan wa-nya dan. Kita belajar wa dan. Wa kan? Wa tu dan. Wa di sini bukan wa dan, tapi wa ini ditakkid, maksud dia penekanan, sumpahnya Allah. Allah bersumpah dengan wa di sini para ulama sebut dengan perkataan al-'asr. Terjemahan ataupun tafsir yang tepat dengan al-'asr adalah dengan makna waktu asar. Waktu asar. Sebab dalam Quran banyak wal fajr, waktu subuh, wal duha, betul? Wal laili idza yaghsha, banyak. Tapi di sini Allah memulakan nak cerita masa. Kenapa ulama datangkan waktu asar itu dengan makna masa? Wal fajr tidak diterjemah dengan masa secara umum, tapi diterjemah dengan waktu subuh. Tapi secara umum dalam kitab tafsir diterjemahkan wal 'asr dengan demi waktu, demi masa. Sebab apa? Sebab innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam khusr, dalam kerugian. Manusia di sini para ulama sebut, kenapa digolongkan manusia sahaja dalam kerugian? Kenapa tak masuk jin? Sedangkan taklifnya kita ini untuk beribadah kepada Allah adalah dengan 2 makhluk ini, yakni makhluk manusia al-ins dan juga jin, betul? Tapi di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktunya asar untuk manusia sahaja. Sebab apa?
ini adalah ayat yang khusus diturunkan untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia, Ustaz? Allah bersumpah dengan waktu asar sebab umat ini adalah umat yang di waktu asar. Maksud dia apa? Bakal menjelangnya maghrib, yakni malam. Terbenamnya matahari, yakni malam dengan makna apa? Kiamat. Maka menjadi lazim para ulama mengatakan dengan wal aus, demi waktu asar tadi, maksudnya apa? Umat akhir zaman ini dikira oleh Allah Ta'ala dengan kiraan waktu asar. Masuk waktu asar ini adalah dengan terjemahannya pekerja. Masuk pekerja ni apa? Kebiasaannya kalau orang berniaga. Sebenarnya cerita kat dulu ni tak tahu kat sini, kat mana tak tahulah. Wal aus, para ulama sebut kalau dalam berniaga, orang tu berniaga daripada awal subuh, kemudian malam dia tutup. Biasanya waktu asar ni waktu akhir. Maksud dia waktu ini waktu diberikan secara burung. Orang pergi pasar malam nak tutup dah ni, nak maghrib, nak beli nasi lemak. Cik, nasi lemak satu cik. Ni ada 4 ni, bukan malam dah basi pula, ambil lah semua. Para ulama sebut inilah umat ni. Maksud dia amalan itu Allah kira burung. Umatnya Muhammad kalau solat berjemaah semua tak khusyuk, termasuk imam. Bukan imam sini, imam masih Sayyidina Osman. Saya lah. Sayyidina Osman, saya lah tu. Bukan imam yang lain, saya lah tu. Ada salah satu daripada jemaah itu yang khusyuk, Allah kira burung. Dalam jemaah belajarnya ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, semua tak ikhlas, termasuk yang mengajar ni. Semua mengaji kerana ada maksud. Maksud dia nak sesuatu gelaran daripada pengajian dia, ataupun sekarang ni nak sanad. Fenomena sekarang ni, dia nak sanad dia. Mengaji tak nak sampai botak kepala kan. Dia nak sanad dia. Sanad cukup lah ustaz. Jadi tahu dia. Fenomena sekarang. Ataupun nak ijazah saja, ataupun nak gelaran saja di dalam kelompok ini. Akan tapi ada seorang yang semata-mata untuk dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk dia tahu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk dia dekatkan diri pada Allah. Allah kira burung semua. Dalam jemaah ini, bila kita angkat tangan lepas saja kita mengajar ilmu ataupun lepas solat angkat tangan, kata baginda Nabi SAW, di antara mereka ini mesti ada satu yang mustajabnya doa. Sebab itu kalau kita doa berjemaah, jangan buat kerja lain. Sebab itu adalah amalannya ijtima'i, amalannya berkumpulan. Allah akan terima burung ketiga itu. Walaupun doa kita itu tidak dipanjat oleh imam, hanya dilintaskan dalam hati. Yalah, imam baca dah bahasa Arab, kita yelah amin je lah. Tak faham apa, lintas dalam hati cukup. Kata para masyayikh, dibawa sekali apa yang dilintaskan dalam hati itu untuk dimakbulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah umat dia. Pahala puasa pun sama. Dalam riwayat para ulama sebut, umat tasawuf 30 hari tak jaga semua benda. Puasa semua tak jaga. Mata tak jaga, telinga tak jaga, mulut tak jaga, kepala tak jaga. Masuk kepala ni akal, fikiran tak jaga, kaki tak jaga, semua tak jaga. Mana tak jaga ya? Sampai bazar habis dah. Habis dah. Lingkup semua. Pandangan habis, pendengaran habis, percakapan habis, semua habis. Akan tapi para ulama sebut di malam akhir Lailatul Jaizah. Saya pernah sebut dulu kan, Lailatul Jaizah. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar taubat, maka dikira selama mana dia berpuasa 30 hari, dikira burung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga para ulama sebut sama haji. Haji salah seorang daripada jemaah kalau betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, lepas tu kena doa ni dalam, kalau orang pergi haji umrah ni, kena doa dalam jemaah dia ataupun jemaah yang menunaikan haji umrah tadi, ada orang yang betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah terima burung semua.
Ini umat akhir zaman. Para ulama sebut wal aus, demi waktu burung ini. Waktu burung ni, innal insana lafi khusr. Waktu burung pun insana lafi khusr. Kita manusia ini dalam kerugian. Kita yang dalam waktu burung pun kata Allah dalam rugi lagi. Maksud dia pun tak terlepas daripada umat akhir zaman ni daripada kerugian, walaupun waktu burung. Kecuali apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Pertama, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini hablum minan nas, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hablum minan nas. Ni kita simpan dulu di cerita yang dua ni. Illal ladzina amanu, melainkan mereka yang beriman. Iman di sini dengan makna apa, tuan-tuan? Makna apa? Maknanya setiap daripada apa yang dikerjakan oleh dia, apa yang diperbuat oleh dia, didatangkan Allah dahulu ataupun tidak. Itu iman. Buat sesuatu melihat kepada perkara tadi Allah suka ataupun tidak. Yang kedua, setiap perkara yang datang kepada dia, dia rasa daripada apa yang dibuat ataupun benda tadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Para ulama sebut iman bukan sahaja kita lafaz. Kita tahu arkanul iman ataupun rukun iman yang 6 tadi, ataupun dengan cukup mengaji sifat 20 sahaja lengkap keimanan. Ini pun salah satu kan. Sekurang-kurangnya ada jawapan dengan Allah. Ya Allah, setiap malam Jumaat betul ya Allah, korban cerita petang-petang. Antara malam isyak kan saya cerita bebas kan. Dengan saya pun terjebak tuan-tuan. Duk umam tu selama pula tak boleh pula semayang. Itu saya pergi semayang kena makan pula. Tak boleh masuk. Nak buat macam mana kan? SOP 6 orang saja dibenarkan di sana. Duduklah kat rumah. Duduk tengok pukul 7:30 start cerita. Best pula tengok, best pula tengoknya lah. Allah bila siap download lagi tengok kat YouTube balik kan. Ni tertinggal ni. Dengan berkat pengorbanan ni ya Allah, aku korbankan waktu maghrib dan isyak aku ni untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Duduk datang awal, ustaz pula lambat. Pengorbanan yang sama juga. Para ulama mengatakan akan menjadi alasan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menilik kepada berapa kitab yang kita mengaji, tuan-tuan, tak. Allah tidak menilik pada kitab. Banyak mana yang kamu mengaji? Qinatul Nadir, Risalatul Tauhid. Apa saja kitab lah. Para ulama sebut yang akan ditagihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut oleh Allah adalah susah payah kamu itu terhadap ilmunya agama Allah Subhanahu wa taala. Lain orang susah ni, lain beza dia. Cukup faham dunia saja. Satu orang yang beli kereta dengan duit dia, yang dia kerja hari-hari itu duit dia, datang satu orang budak ambil shilling 1 sen, bukan 50 sen, 1 sen je. Bawa basikal roda 3, tarik daripada depan ke belakang. Selalu belakang ke depan kan, daripada bonet depan ke belakang. Dia melihat keluar daripada surau semayang maghrib waktu tu, dan minta ampun dengan Allah. Keluar-keluar saja tengok relax je. Tu duit dia. Marah agak-agak macam mana, tuan-tuan? Marah. Sebab fitrah ni kena marah. Marahnya orang yang usaha atas hasil dia, jadi atas hasil usaha dia sendiri, tak sama dengan orang yang dia hadiahkan kereta pada dia. Tak sama. Satu orang yang dia dapat hadiah kemudian kena calang, tak apalah, ni mak bagi, tak apa. Budak-budak je. Dia boleh cakap, cuba dia pergi sendiri tengok. Para ulama sebut samalah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sama. Allah akan tagih kesusahan kita. Maka para ulama sebut iman di sini bukan saja iman pengajian, bukan saja iman percakapan, tapi haqqul iman ataupun haqqul yaqin. Haknya, kebenarannya, keyakinan itu. Maksudnya apa? Diamalkan di setiap hari kita. Bangun pagi daripada tidur sahaja, kita yakin kita bangun ini dengan kudrat kita ataupun dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, itu dituntut oleh Allah besok.
Sebab tu diajarkan doa-doa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Dan yang kedua, lilladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beramal saleh. Para ulama sebut tanpa iman kepada Allah maka tidak mampu untuk melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ini dikira kepada amal saleh selagi mana ianya bertepatan dengan apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi syarahannya para ulama. Saya tak ingat apa yang diperbuat oleh Nabi dengan syarahnya para ulama. Bukan syarah kita. Kerana syarah kita ni pening kita sini. Pening kita sini. Sebagai contoh, orang baca Syama'il Muhammadiyah. Dia baca, dia kata dalam riwayat mungkin lah penterjemah tu salah, terjemah kod. Nabi ni rambut panjang. Nabi rambut panjang, kemudian diikat tocang. Sudah. Faham tocang macam mana tuan-tuan? Nak tengok tocang macam ni, faham? Lepas tu di situ pula tocangnya dua. Maknanya Nabi ni rambut panjang, diikatnya tocang kedua-duanya. Maksud dua alur rambut Nabi diikat tocang. Maksud dia apa tuan-tuan? Macam ni lah. Dah dia pakai macam tu pula. Ni sunnah Nabi dia lah. Ini syarah ulama. Tocang tu bukan tocang orang Melayu kita. Bukan tocang ni. Tocang ni maksud dia terjatuhnya rambut Nabi itu di kiri dan kanan. Macam Ustaz Zainal gitu. Sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh. Handsome baginda Nabi, macam Amal Nasrul. Macam Tuan Fusi, ramai pula amal ni. Jangan ditocang pada atas. Macam Powerpuff Girl. Bukan tu. Bukan tocang macam ni, tapi dijatuhkan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kiri dan kanan. Perlu syarah ulama. Dapat semua insya-Allah. Sama juga pada melabuhkan pakaian pun disyarah oleh para ulama, itu lebih panjang lagi lah. Juga para ulama juga sebut syarahan-syarahan ini perlunya datang daripada ulama yang tahu, kita tahu sanad disampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insya-Allah pada itu saja pada saya insya-Allah. Saya tak baca kitab. Kita baca minggu depan insya-Allah. Tanda-tanda akhir zaman. Itu kita dah habiskan, belum habis lagi fasa pertama. Seorang ibu yang melahirkan tuannya. Ibu yang melahirkan tuannya. Kita dah syarah yang pertama dalam live. Syarah yang kedua, kita tunggulah minggu depan insya-Allah. Kemudian dibina, Nabi sebut dalam riwayat di sini, dibinanya bangunan-bangunan pencakar langit di Mekah Al-Mukarramah. Tanda-tanda kecil ini dan kedudukannya di mana? Maksud kedudukan ni, tanda ini tanda yang bagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan syarahkan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. 2 minit, ada soalan? Mula tak ada kelas dah. Tahu nak tanya apa Ustaz? InsyaAllah Muslim ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semua faham dah tu insyaAllah. Mula dunia ni khair. Boleh dapat ilmu laduni ke Ustaz? Boleh. Syarat dia kena belajar. Tak ada orang dapat ilmu laduni tanpa belajar. Masak dapat ilmu laduni tak ada. Tak ada bukan perantaraan itu. Perantaraannya dengan belajar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diturunkan Jibril alaihi salam untuk mengajar Iqra kepada baginda Nabi.
Padahal Nabi lah yang terbaik daripada Jibril pun kalau nak ikutkan pangkat Nabi, kan, tapi dikurniakan melalui jalan dia belajar. Iqra dengan mana belajar? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan mana belajar. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala a'lam. Iklan yang terakhir, saya mohon maaf jika ada yang mesej saya atau WhatsApp saya. Untuk pengetahuan umum, buat masa sekarang ni saya tak pakai WhatsApp. Buat masa sekarang ni bukan tak pakai, maksudnya WhatsApp saya tak aktif. Saya pun tak pandai sangat benda ni, tapi macam tu lah, diberitakan macam tu. Berita tu dari saya lah. So dia tak boleh pakai sebab saya nak tukar nombor baru nanti. Jadi saya akan maklumkan, insyaAllah. Saya mohon maaf. Mungkin ada yang saya terbaca bila saya buka pada info yang lain, baru dapat WhatsApp yang baru, menunggu apa yang tuan-tuan hantar pada saya lah. Jadi mungkin ada yang tersil. Orang boleh panggil belanja blue tick lah. Belanja blue tick tu, double tick tu warna biru kan, belanja. Ustaz belanja blue tick lah. Saya mohon maaf lah daripada saya, mungkin suul adab ataupun tidak beradabnya saya, mungkin secara umumnya saya mohon maaf. Saya akan menyelesaikan secepat mungkin kerana kekangan waktu sekarang ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya pada saya, insyaAllah yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buruk pada nafsu amarah saya, mohon maaf atas kekhilafan perkataan saya. Apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan, ambil aktibat dan sampaikan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin, wa faqihna fid din, wa 'allimna fit ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa husna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama, wa ij'alna muqimas salah min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.